أميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merujuk kepada tugas tazkiyah ini adalah tugas yang kedua setelah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Maka kita dapati tugas tazkiyah ini adalah tugas Nabi. Maka kita pada hari ini meneruskan tugas ini. Kita tazkiyah, kita cucikan ataupun sucikan diri kita dulu ataupun hati kita sebelum kita menyampaikan kepada orang lain. Dan juga kita rujuk kepada surah Asy-Syams, yang kita rujuk juga kepada surah Asy-Syams ayat 1 hingga ayat 10, yang mana Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut 10 ayat ini, maka di akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebut mengenai jiwa ataupun hati, yang mana disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kepada nafs ini Allah Subhanahu wa taala sama ada jadikannya baik ataupun tidak baik, tapi Allah Subhanahu wa taala sebut qad aflaha man zakkaha, maka berjayalah siapa yang menyucikannya, wa qad khaba man dassaha, maka sesiapa yang tidak menyucikannya maka akan berjumpa dengan perkara yang tidak baik ataupun perkara yang celaka. Maka daripada sinilah kita merujuk kepada kepentingan untuk kita belajar tazkiyatun nafsi, penyucian hati ataupun penyucian jiwa ini. Maka yang pertama malam ni kita akan masuk kepada bab perbincangan buku ini, iaitu bab yang pertama mengenai ikhlas. Nampak ada hak dah beli buku tu, boleh rujuklah kepada bab ikhlas, yang mana itu adalah terjemahan daripada sahabat kita di Indonesia dan sangat bermanfaat. Boleh merujuk kepada buku tu, dan insya-Allah bila mengikuti kuliah ini saya akan merujuk kepada teks asal bahasa Arab yang mana saya akan terjemah. Perkara tu dah ada dalam nota yang kita bagi minggu lepas tu pun ada yang saya terjemahkan. Sama je yang perkara yang sama je kita nak faham, cuma mungkin dengan bahasa dan juga gaya bahasa yang berbeza. Ikhlas disebutkan di sini, al-ikhlasu, ikhlas. Dalam bahasa Melayu kita pun dah sebut ikhlas. Ikhlas dalam bahasa Arab tu dah disebut dalam bahasa Melayu sebagai ikhlas. Cuma dalam bahasa Melayu bila kita sebut ataupun eja IKHLAS tu, S tu kita kadang-kadang kalau generasi baru tak tahu eja Jawi dia, maka kita akan eja dengan sin. Kalau dah korang budak-budak lah ni eja kok Jawi, dia akan eja dengan sin. Dia akan eja alif kha lam alif sin, ikhlas. Sebab dalam bahasa Melayu ni kadang-kadang kita tak sebut dengan betul hak asal daripada Arab dia tu. Sebab itulah hamba suka sangat nak tunjuk hak asal dia, supaya kita ini merujuk kepada hak Arab tu, dan juga ada perkataan-perkataan yang asalnya daripada perkataan Arab tu kita tetap dengan perkataan Arab dia, supaya kita tidak salah dari segi makna dan sebagainya. Maka dia kata al-ikhlasu huwa tajridu qasdi taqarrubi ila Allah. Tajrid dalam bahasa Arab, tajrid ini ialah kalau kita pakai pakaian, kalau tajrid maknanya kita menanggalkan pakaian. Tajrid jarrada yujarridu maknanya menanggalkan, buai. Mana kalau pakai baju kita buai baju, pakai seluar buai seluar. Maknanya itu maknanya kita menanggalkan, iaitu membuangkan segala perkara sehingga menjadi qasdu at-taqarrub ila Allah. Tajridu qasdi taqarrub ila Allah maknanya buang segala perkara sehingga kan menjadi qasad ataupun tujuan matlamat utama dalam ibadat kita ialah at-taqarrub ila Allah, mendekati Allah. Jadi dalam amalan semua perkara yang kita buat ni, nombor satu kita kena ingat bahawa kita nak mendekati Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk buat semua ibadat ni supaya kita ni dekat dengan dia. Supaya kita dekat dengan dia, tu tujuan dia. Allah Subhanahu wa taala tak ada manfaat daripada apa yang kita buat. Tak ada Allah Subhanahu wa taala bila dia suruh kita semaya maka dia pun jadi suka. Ataupun dia jadi kalau gemuk kuruh gak, kalau macam syaitan kita sebut dalam hadis Nabi kata ada syaitan jadi gemuk, ada syaitan jadi kuruh. Allah Taala bukan lagu tu.
Bukan kata kalau kita ni jadi orang yang taat, maka Allah Ta'ala kalau gemuk kurus dia jadi gemuk. Kalau kita ni malah tak semaya, kita engkar, maka dia jadi kurus. Bukan lagu tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak supaya daripada perintah dia, hak dia suruh kita buat, kita ni dekat diri dengan Allah. Sebab apa? Sebab kita ni akan balik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan balik jumpa dengan Tuhan. Seolah-olahnya sekarang ni kalau kita buat sesuatu kerja, kalau kita kerja dengan orang, kita akan jadi dekat dengan majikan. Supaya kita dengan bos kita ni jadi dekat. Sebab kita ni akan balik lagu-lagu mana pun berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak cari siapakah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah tujuan daripada perintah Allah supaya kita ni ibadat. Dan Allah Ta'ala pula jadikan kita ni dan juga jadikan jin adalah tujuan ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia kecuali tujuan ibadat. Ibadat ni tujuan apa pula? Ibadat ni nak suruh dekat diri kepada aku. Itu saja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memerlukan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauh sekali daripada dia nak ke kita untuk buat sesuatu sehingga dia ni dapat manfaat daripada kita. Tak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tetap Allah. Dia ghani. Dia maha kaya daripada kita nak apa-apa, dia maha kaya. Dia tidak berhajatkan apa-apa pun daripada kita. Hanya ibadat yang diperintahkan ini untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kita kena faham. Jadi pada hari ini, sahabat-sahabat muslimin-muslimat, tuan-puan sekalian, kita buat ibadat ni, kita mari masjid ni contohnya, kita jangan salah dari segi matlamat saka kita jangan salah. Kita mari masjid ni boleh gapo? Masing-masing kalau kita tanyalah pada diri kita boleh gapo mari masjid? Masing-masing kita akan menjawab macam-macam. Kita rasa kita jadi orang yang lebih baik. Kita rasa kita jadi ibadat kita ni lebih sempurna. Ada orang yang akan kata kita akan jadi rasa lebih dekat dengan Allah. Bila kita buat ibadat kepada Allah, kita akan rasa kita lebih dekat kepada Allah. Ada orang bila dia ada peluang dulu baru dia nak beribadat. Tapi sebenarnya kita ni kena beribadat sehingga peluang itu ada pada kita. Contohnya lah peluang kita untuk solat. Kalau kita tunggu kita ni ada peluang untuk solat, kemungkinan pertamanya lambat nak jadi. Yang keduanya mungkin siapa bila-bila pun tak jadi-jadi. Contoh, solat hak sebelum selepas fardu, hak tu hak dekat dengan kita. Tapi kalau kita ambil contoh solat duha. Solat duha ni, kalau kita nak tunggu satu hari kita ni ada masa baru kita nak solat duha, kemungkinan kita tak solat duha sama. Kalau kita nak cari masa, nak suruh kita ni nanti Senin dulu, atau kita nanti tak ada kerja dulu, ataupun kita nanti ada peluang dulu baru kita nak buat, kemungkinan tak terbuat kita. Sebab kita duk tunggu-tunggu masa. Bila masa sesuai kita nak buat, bila kita rasa rajin nak buat, bila kita rasa mudah nak buat. Sebenarnya kita kena buat saja supaya akhirnya akan menjadi satu kebiasaan kita. Buat je. Duha tu bukannya satu solat yang kita kata payah dari segi masa dia. Sebab masa duha ini masa kita nasyid kita panggil, masa kita cergah, masa kita aktif, masa kita bekerja, bukan masa kita tidur. Kalau kita nak banding dengan tahajud ni dah tidur dah baru nak bangun malas sembahyang. Ni dak. Waktu duha ni waktu yang orang semuanya hidup, maknanya orang semuanya aktif. Orang tengah buat kerja belaka. Kalau kita nak cari masa tu baru kita boleh sembahyang, tak jumpa-jumpa semua masa kita. Tapi kalau kita ni nak sembahyang saja sehingga jadikan biasa bagi kita, insya-Allah boleh kita buat. Contohnya kita kata kita lah orang kerja, ada rehat pukul 10. Orang khani di pejabat, ada rehat pukul 10. Masa rehat pukul 10 tu ambil masa pergi sembahyang. Akan adalah masa untuk sembahyang. Tapi kalau dia tunggu dulu, pergi makan dulu barulah nak sembahyang, lepas-lepas makan tu habis masa tak ada sembahyang. Kalau dia kata nantilah kita pakat sembahyang belaka ramai-ramai ada majlis, barulah bila ada peluang itu baru nak buat. Sampai bila peluang itu tak mari kepada kita.
Tapi kita yang kena usahakan untuk buat. Ada jumpa seorang saya ni. Dia ni tokek syarikat. Pengarah syarikat, penguruslah syarikat. Setiap hari Sabtu sebulan sekali dia buat majlis tazkirah kepada pekerja dia. Orang ni dekat ni je, dekatnya. Orang bukan jauh alah mana, orang lekar peringat gitu je. Jadi syarikat dia ni dia buat setiap hari Sabtu sebulan sekali. Semua staf dia mari pukul 8.30 pagi. Kerja hari Sabtu ni mari pukul 8.30 pagi. Acaranya ialah tazkirah. Tazkirah tu mula dengan semaya duha dulu. Jadi bila contohnya kalau hamba dijemput, kalau ada kebetulan hamba dijemput, kita pergi 8.30 pagi kita semaya duha dulu sehinggalah pukul 9 pagi lebih kurang, barulah tazkirah lebih kurang sejam sampai pukul 10 pagi. Lepas tu dia ada pula jamuan sampai 10.30 pukul 11, barulah pekerja dia hari tu masuk kerja. Setiap bulan dia buat. Kalau mampu buat setiap bulan lah. Sebab dia mencari peluang. Dia bukan tunggu masa nak ada dulu dak. Maknanya dia membina, dia menyediakan peluang itu untuk pekerja dia sehingga pekerja dia ni jadi biasa. Itu usaha kita supaya jadi biasa. Kita pun lebih kurang tu juga. Kalau kita kerja, mana kalau kita rasa kita nak biasakan solat duha itu, sama ada kita nak mula kerja, kita solat duha dulu. Contoh hamba kalau hamba pergi pejabat, kalau hamba tak ada kelas pukul 9 pagi, maka hamba pergi pejabat pukul 8, siap balik atas nak 8.30 masuk pejabat, hamba akan semaya dulu. Sebab apa? Sebab kalau kita start kelas pukul 9, kita nak cari masa pula nak berhenti, nak semaya tu tak ada. Jadi kita ambil masa daripada antara 8 hingga 9, pergi pukul 8, 8.30 ke, 8.45 ke, kita semaya dulu situ. Sebab kalau kita tak semaya dulu situ, kita nak cari masa sesuai pula tak ada. Kelas habis pukul 11. Pukul 11 rasa nak makan, pergi katil makan. Pukul 11.30, 12, ada gota-gota ni pula ataupun ada kelas pula lepas tu dan sebagainya, maka akan terganggu. Orang panggil halangan-halangan tu akan sentiasa ada. Jadi kalau kita nak niat kita nak takarrub kepada Allah, kita kena cari masa untuk kita ni takarrub kepada dia, untuk mendekati dia. Macam kita nak cari orang jugalah, kita nak jumpa dengan orang, kita nak jumpa dengan YB ke, kita nak jumpa dengan ahli parlimen ke, dia ni ada masa dia masuk pejabat. Dia ada masa, ada hari, ada ketika dia masuk pejabat, ada masa pula dia jumpa dengan rakyat. Jadi kita kena cari masa. Kalau kita tak cari masa dia ada di pejabat, pas bila tak jumpa dengan dia. Hari kita boleh, dia tak boleh. Hari dia boleh, kita tak boleh. Hari dia akan berselisih semua kita dengan dia. Tapi kalau kita ni memang usaha dah bahawa hari yang dia boleh ni pukul berapa-berapa dia ada, aku kena usaha hari tu, insya-Allah boleh. Sama juga sana dengan duha. Kita tahu duha ni mari pukul 8 pagi. Usahakan supaya 8 pagi tu kita boleh ada untuk kita semaya duha. Insya-Allah boleh. Dan kita orang lama ni yang tengok kalau di masjid, ramai orang yang tunggu untuk buat duha ni. Ni contoh antara solat yang besar, sunat yang besar yang jarang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Hamba rasa tidak salah hamba berkongsi. Al-Fadil almarhum lah dia ni, Ustaz, kalau hamba sebut mungkin ramai dah kenal, Ustaz Abdullah Al-Qari, rahimahullah, yang meninggal baru ni. Ustaz Abdullah Al-Qari, betul dia pun ayah sahabat hamba Dr. Najib, Dr. Hilal. Amalah adik-beradik dia kita kenal belakang. Hamba pergi ngata anak di sekolah ni, sekolah dia lah, sekolah Al-Qari ni. Tidak pagi hamba pergi ngata anak. Lebih kurang tidak pagilah kata 100, nak kata 100% dak, 90% tu kita hamba lah pergi ngatanya. Muka kita tak ada giata. Hamba nak ayaknya dia ni, dia akan semaya subuh. Hari dia meninggal tu pun kerana dia nak pergi semaya subuh. Dia duduk dekat dengan kubur Tok Kenali tu, tapi nak pergi semaya subuh depan sekolah ni, jalan depan istana ni. Setiap hari dia akan pergi semaya di surah ni, surah apa dia buat ni, surah Masjid As-Sunnah tu. Dia akan pergi semaya situ, dan hari dia meninggal ni pun dia pergi semaya situ. Dia nak pergi, dia U-turn kereta, mari kereta, tepuh kereta dia, accident lah, dan dalam nak pergi hospital tu dia meninggal. Amba nak ayat dia ni, setiap hari amba duk pergi ngata ni, amba pergi ngata anak ni, hampirlah
Kalau tidak 100%, 90%, 80% pun semua orang kita kata, semua hamba akan jumpa dengan dia pukul 8 pagi, hamba hantar anak sekolah, dia baru kena kereta tu big daripada masjid nak balik rumah dia. Hamba cerita ni sebab nak royak cerita hak molek. Ni. Mungkin orang lain ramai lagi lebih pada dia, tapi ni contoh hak hamba tengok ke dia. Jadi setiap hari ni kita akan bersisih dengan dia, angkat tangan ke dia, sebab dia pun betul kenal dengan kita. Setiap hari dia akan balik selepas pada semaya subuh, dia akan duduk di masjid dia tu sehinggalah semaya duha baru dia klik. Amun ya contoh ni kita kena cari masa. Maknanya kita kena menetapkan masa. Aku nak buat benda ni masa ni. Boleh buat insya-Allah. Macam kita ni orang lama-lama dah, kalau lepas amun ni ramai dah kerja RTM ni. RTM, ada kata RTM ni gapo? Rehat tunggu. Betul sih rehat tunggu waktu, nak rehat tunggu makan. Sebab kita orang tua ni lepas makan dah, lepas makan. Kalau sebut waktu ke ustaz kata ustaz ni mulut dah lepas tadi. Tak apalah, yang serupa je. RTM rehat tunggu makan. Kita orang tua orang beceng kan? Nak tunggu makan je. Jadi dia ni dia set dah setiap hari dia pergi semaya subuh situ dan dia akan tunggu di masjid itu sehinggalah masuk waktu duha, dia akan solat duha baru dia klik dia. Tu nak ayatnya. Itu antara contoh kepada kita usaha nak buat. Baru boleh buat. Tapi kalau kita tunggu nak ada masa untuk kita buat, tak jumpa semua mungkin masa nak buat. Ini contoh. Jadi kita nak takarrub pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita cari masa untuk kita takarrub. Ni kita nak mari masjid ni, hamba ayat tadi kalau kita tanya apa, maka kalau orang jawab nak takarrub kepada Allah, maknanya kita mari setiap minggu ini kita nak takarrub kepada Allah. Kita mari setiap malam ni kerana kita set dah aku ni maghrib aku mesti berada di masjid. Sehingga waktu isyak kerana aku nak takarrub kepada Allah. Sama ada aku mari semaya, sama ada aku berzikir sini, sama ada aku baca Quran sini, sama ada aku mendengar kuliah sini, tak kira. Yang pentingnya semua ibadat sani adalah takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kalau kita tengok kepada hal lebih umum sekalipun, kita al-hayatu ibadah. Al-hayatu kulluha ibadah. Kehidupan kita ni semuanya ibadat belaka. Kalau kerja kita yang 8 jam sehari tu kita niat ibadat kepada Allah, itu juga takarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar duduk situ. Sebab hasil esok tidak serupa hasil lah ni. Hasil lah ni kita buat kerja kita boleh pitih. Tapi pitih yang kita boleh lah ni kalau kita tak tukar dengan pitih esok, tak laku esok. Hak pitih lah ni tak tukar dengan pitih esok, tak laku. Kita nak pergi Amerika, kita bawa pitih hak Malaysia kita ni, kalau tak tukar dengan pitih dia tak boleh beli. Orang hak Malaysia lah ni pun dia tak boleh beli dengan pitih kita. Pitih kita kecil pada pitih dia. Tak boleh dah tak tukar, tak boleh. Nak bayar dengan pitih kita, dia tak boleh dah. Sebab pitih kita kecil tak laku lah ni. Mula dia nak pitih kita lah ni, dia tak boleh pitih kita sebab pitih kita kecil pada pitih dia. Maknanya kita ni kalau kita tak tukar kepada duit hak akhirat esok, tak bergegar hak atas dunia ni. Kalau kita bekerja 8 jam, 7 jam, 8 jam sehari tu, kita tak tukarkan kerja itu kepada ibadah, tak jadi ke ibadat, maka tak laku esok, tak jadi ke satu esok 8 jam tu. Boleh 5,000 sebulan kalau kita kerja 8 jam sehari. 5,000 sebulan sehari tak tukar kepada pitih esok, tak laku ke satu. Kena tukarkan jadi dia tu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah nak kena niatnya betul ataupun mari daripada ikhlas kita kata. Maka makna ikhlas bila kita letak segala amalan kita ini, kita buat segala perkara lain hanya kerana nak takarrub kepada Allah. Itu umumnya makna ikhlas. Kalau kita ada makna-makna yang lain, itu tidak ikhlas. Siapa ulama kita kata antara perkara besar tujuan kita buat ibadat, antara ulama kita sebut, ramai ulama sebut, dia kata kerana nak mencari keredaan Allah, nak mencari mardatillah, nak mencari keredaan Allah. Besar tu. Antara hak tinggi yang disebutkan oleh ulama-ulama kita ialah kita buat ibadat ni kerana kita nak keredaan Allah. Besar tu.
Tetapi kalau kita melihat pada kacamata tasawuf, kacamata tazkiyatun nafsi ini, tak ada lagi situ. Dok ikhlas lagi. Ikhlas ni lagu mana jadi? Ikhlas sehingga kan tujuan nak keredaan Allah tu pun tak ada. Semata-mata buat ni kerana Allah je. Allah susahnya. Kita susah kita ngaji ni sebab kita hak nak ngaji ni. Benda lagu ni kalau jumpa dengan hak kedai kopi atau mari masjid, amo tak koyak lagu ni. Dia pergi kerana nak makan surga tu pun amo kata tak apa dah, ikhlas dah tu. Kalau kita jumpa dengan orang lagu tu, kita koyak lagu tu je. Pergilah malam esok masjid, ada orang jamu nasi, dia pun mari. Oh tak ikhlas dia mau mari kerana jamu nasi, amo kata ikhlas dah tu, tak apa dah tu. Tu kalau orang hak lagu tu. Tapi orang hak tunggu masjid supaya kita ni amo kata kalau mari makan surga, kalau mari kerana nak makan nasi saja tu tak ikhlas lagi. Orang hak kita nak royak tu orang tahap mana? Jadi kita ni nak tahap, kalau kita nak naik kereta api tak sih masuk kelas ekonomi. Nak kelas 2 ada bilik tidur. Nak duduk kelas 1 nak ada aircon pula tu. Ni kelas kita ni. Jangan kita ingat kita ni kelas macam orang duduk tepi jalan, orang tak ngaji gapo dak ni kita kelas lain ni. Kelas kita hak boleh tunggu nak mengaji, nak dengar kuliah ni. Ini kelas A ni bukan kelas B, kelas C dak ni. Jadi hangpa kena royak hak tinggi. Jadi hak tingginya ulama kata kalaulah ada lagi, masih ada lagi selain daripada ikhlas ni, selain daripada Allah, maka tak ikhlas lagi. Nak keredaan Allah. Maknanya kalau Allah tak reda, mu tak buat. Kita nak awak satu amalan supaya Allah suka. Kalau Allah tak suka, mu tak buat. Tu soal dia lagu tu. Sebab itulah ulama-ulama dalam tazkiyatun nafs, ulama-ulama tasawuf ni kalau tengok tasawuf sungguh dengan spek tasawuf sungguh, kalau ada kerana monggo lain dak lagi. Sebab dia boleh tanya lagi soalan. Dia kata kalau mu nak mardatillah, mu nak keredaan Allah, mana kalau mu buat pun Allah tak reda lagu mana? Mu tak buat. Ada soalan lagi, ada soalan lagi. Maknanya tak habis lagi, tak habis arah lagi. Tapi kalau aku buat lillah, tu habislah, tak ada nak tanya gapo dah lah. Aku buat ni kerana Allah. Aku buat ni mari kerana ada makan tak makan apa aku mari. Aku mari malam ni kalau ustaz mana ngajar apa aku mari. Aku mari malam ni kalau ustaz ngajar gapo sekalipun aku mari. Aku mari malam ni ada ke tak ada orang ngajar apa aku mari. Alai. Ada orang mari kerana dia suka ustaz tu je. Malam tidak ustaz tu dia tak mari. Sebab tu kita tengok ada malam ustaz, ada ramai orang. Ada malam ustaz, ada tak ramai orang. Ada orang tak suka, ada orang suka. Ada orang ngaji ilmu fiqh dia suka. Ada orang ngaji ilmu tauhid dia suka, tapi ilmu lain dia tak suka. Sebab kita gitu ada sebab. Maka kita nak supaya tak ada sebab. Kita buat ibadat kepada Allah hanya kerana Allah, bukan kerana benda-benda saat ni. Hatta benda-benda saat ni pun kerana agama. Nak keredaan Allah agama tu. Nak Allah Ta'ala suka agama tu. Tapi hatta benda-benda lagu tu pun kalau ikut ulama tasawuf kita nak sucikan lagi hati kita ni daripada segala perkara saat ni sehingga menjadi lillah. Tu je. Ini hak makna umum kepada ikhlas. Amba royak benda ni sebab kita nak ngaji kitab ni. Kalau kita nak ngaji saja-saja, amba nak mari ceramah je sekali-sekala tak apa. Tapi sebab kita nak ngaji kitab ni ada 100 muka surat lebih ni. Amba royak dah hari tu daripada awal lagi beberapa masjid amba baca setiap minggu pun habis 4 tahun. Enggak ni 2 minggu je sebulan. Tu pun tak tembung lagi dengan hari cuti lah, hak sakit demam lah apa. Nak makan berapa tahun tak tahu. Hak tiap-tiap minggu pergi pun 4 tahun lebih. Sebab kita nak ngaji kitab. Kita nak ngaji biar cair. Kita nak ngaji biar lumak. Kita bukan nak ngaji biasa-biasa nak tahu sekadar halwa telinga orang panggil ataupun sekadar nak mengisi kuliah maghrib. Tak, bukan lagu tu. Hamba bukan fikir lagu tu. Bagi hamba lah. Sebab itulah selagi mana hamba sihat, insya-Allah hamba akan mari. Selagi mana ada kesempatan, insya-Allah hamba akan bersama. Sehinggalah sama ada ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gana-gana apa ni halangnya, maka mungkinlah perkara ini akan berlaku satu hari. Tapi kita tak tahu. Tapi selagi mana kita ni nak, selagi mana kita tahu hasrat kita mengaji ni itulah dia. Kita nak ngaji kitab ni, kita nak tengok ulama kita kata gapo,
maka insya-Allah kita tetap akan buat. Itu adalah makna umum kepada ikhlas. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan yang kita buat ini hanya dengan dua syarat saja. Yang pertama adalah an yakuna lillah. Amalan itu mestilah kerana Allah. Yang kedua an yakuna muwafiqan lis-sunnah. Yang keduanya adalah menepati sunnah. Kalau tidak ada dua syarat ini, tidak diterima amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama lillah, kerana dia saja. Yang kedua ialah menepati sunnah, iaitu sebagaimana yang dibawa oleh Nabi, sama ada diberitahu, sama ada yang kita tengok daripada perbuatan Nabi, ataupun sama ada yang diperakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada lagi pandangan ulama, dia kata waqila, dan dikatakan juga huwa ifradullah azza wa jalla bil qasdi fi ta'at, menentukan, mengesakan hanya Allah saja dalam tujuan matlamat kosak kita, dalam apa-apa ketaatan yang kita buat. Allah saja, tidak ada yang lain. La syarika lahu, tidak ada yang lain. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itulah aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya buat apa saja amalan hanya kerana Allah saja. Barulah orang panggil ikhlas. Ini juga disebut sebagai antara definisi ataupun maksud. Waqila, dan juga dikatakan nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Nisyan maknanya lupa, tak nampak. Nisyanu ru'yatil khalqi, abaikan pandangan khalq makhluk dengan hanya memerhatikan kepada pandangan Allah. Maknanya hak nampak pada kita, hak ada dalam kepala kita, hak ada dalam hati kita ialah hak Allah tengok kita jalan mana. Hak orang makhluk ni tengok kita tak secara. Itu maknanya ikhlas. Sebab kita ni kadang-kadang kita tengok ke orang tu banyak. Bukan orang saja. Kadang-kadang kita tengok ke kita tu banyak. Ada orang buat sesuatu kerana kepentingan dia sendiri. Bukan kerana orang lain pun, tapi kerana kepentingan dia sendiri. Contohnya lah, kalau orang tu buat satu-satu perbuatan, kalau orang jatuh, dia kenal ke orang tina, dia buat baik kepada ayah hak tina kerana dia nak suruh ayah hak tina tu kenal ke dia. Tu ya. Ini contoh, dia buat kepentingan dia. Dia bukan buat tu kerana orang lain, bukan buat untuk orang lain, tak. Dia buat untuk dia saja. Maknanya hak mana dia baik dengan hak bakal tok tua dia saat ni kerana kepentingan dia. Nak suruh tok tua dia tu suka ke dia. Tu je dia buat. Jadi ada juga kita ni, kita buat kerana kepentingan kita banyak. Contoh-contoh ni kalau hamba ambil contoh-contoh tu bukan kerana hamba maksudkan nak tunjukkan siapa-siapa, tetapi nak betul kita. Nak betul kita gitu. Kita kadang-kadang ni kita buat satu-satu amal dia. Contohnya lah, kalau tempat kita ni tak ada tok bila. Kalau tempat kita tak ada tok bila, maka dia mari masjid kerana dia mari masjid, dia pandai bel, dia azam molek, dia pandai, dia ngaji. Maka dia mari ke masjid ni setiap hari, belum pada orang latih tok bila tu dia mari, rajin mari. Rupa-rupanya satu hari orang latih dia jadi tok bila, maka dia pun berasa alhamdulillah, akhirnya orang latih juga aku. Hak sebelum-belum tu hak dia mari kerana tu habis belaka, tak ada ke satu. Hamba ambil contoh ya ni. Hamba ambil contoh saja. Manakala lah sebelum ni dia memang mari, rajin mari, sehingga bila dia mari dia kata demo labah. Dia orang mari, orang kata demo labah. Orang dia mari, dia kata demo labah. Akhir aja orang kata bila naik, bila nak cadang nama siapa? Cadang nama dia lah jadi tok bila. Naik nama dia, orang pun terima dia jadi tok bila. Dia pun alhamdulillah, boleh juga jadi tok bila. Kalau lah hak dia duduk mari mula kerana nak suruh orang latih dia jadi tok bila, maka hak dia mari mula tak ada apa satu. Payuh sampai setakat tu ni kita ngaji tahap payuh ni. Hamba ayat selalu kita ngaji ni tahap payuh. Tahap mudahnya, beres dah tu, mujur dah tu, tak ada apa-apa satu nak fikir. Itu tahap mudah. Tapi kalau tahap payuh, ada benda lagu tu pun tak jadi lagi. Tu tahap payuh. Kita nak masuk syurga, Nabi ayat dah. Wa iza sa'altallah fas'alil firdausal a'la.
Kalau mu minta dengan Allah nak masuk syurga, minta masuk syurga Firdaus yang paling tinggi. Jangan minta syurga biasa-biasa. Kita ngaji ni, kita ngaji ilmu hak tinggi. Bukan nak ngaji ilmu biasa-biasa, ilmu tinggi. Kalau orang lain ilmu hak saat ni setakat tu beres dah, ikhlas dah, kita kata dak lagi bagi aku. Dak ikhlas lagi bagi aku. Aku nak ikhlas hak comel lagi, hak lebih lagi pada tu. Semata-mata aku mari tu kerana Allah. Okay, ada contoh, kita akan jumpa dah contoh ikhlas ni. Orang yang mari duduk saf pertama sama. Contoh, ayat dulu ada sikit kita akan jumpa. Dia mari duduk saf pertama sama. Tiba-tiba selama-lama dia duduk mari masjid ni, duduk di saf yang pertama sama. Tiba-tiba satu hari kerana ada masalah apa-apa, dia mari duduk di saf yang kedua. Maka bila dia semaya ataupun dia mari terfikir mari terfikir, oh gana orang tengok aku hari ni. Tak ada lama warna lewat. Dia marilah mikir lagu tu. Maka pada hari itu baru dia sedar bahawa sebenarnya sebelum ini dia duduk di saf yang pertama kerana pandangan orang. Maknanya sebelum ni dia duduk di saf pertama sama nak mari tu bukan kerana hak Nabi raya. Bukan kerana hak Tuhan suruh. Tapi kerana dia nak pandangan orang. Sebab bila dia duduk di saf kedua baru dia berasa. Masa duduk saf pertama dia tak berasa. Boleh, dah sama. Tapi bila dia tak ada sekali, gana orang kata gelia kat aku hari ni. Baru dia sedar hari itu bahawa hak dia duduk di saf pertama sama adalah kerana pandangan orang, bukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mikir tahap tu. Okay, kita nak mikir tahap tu. Jadi kita bukan nak main tahap rendah, bukan level rendah ni. Kalau kita main game tu, kita main level tinggi ni. Kita main high level, main level tinggi supaya kita betul-betul comel, hati kita betul-betul comel kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikhlas ini dia kata wal ikhlasu syartun liqabulil amali salih, syarat kepada terimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al muwafiq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana menepati sunnah Nabi. Maknanya di sini dua syarat Allah SWT nak menerima amalan kita, ibadat kita, iaitu pertama ialah lillah, iaitu ikhlas kepada Allah, ikhlas kepada Allah nak 100%. Hak tu kita nak cari payah tu. Kalau dia campur dengan benda lain, dia tak jadi 100%. Kita nak jadi betul-betul amalan kita kosong daripada benda lain, 100%-nya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku ke tak? Boleh berlaku lah. Boleh berlaku. Kalau kita fikir atas diri kita lah ni tak boleh berlaku ataupun mustahil nak berlaku, payah nak berlaku, betul. Memang payah nak berlaku. Bukan demo, bukan amal lah. Serupa je kita ni. Akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu pergi ngajar di sekolah, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam ikhlas tu dia boleh gaji. Bila boleh gaji, kita mari berasa pula, oh aku ni ngajar kan nak gaji. Dia akan mari berasa lagu tu. Mana kalau tidak ngajar, tak ada gaji. Aku ngajar ni kerana gaji. Dia tu bila lagu tu. Serupa je. Serupa. Ambo mari lagu ni pun serupa juga. Ustaz mari monggo orang bayar. Maknanya ambo akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tak bayar, ustaz mari ke tak? Terjepuk lah. Terjepuk mari, tak usah bagi apa-apa satu. Lepas tu minggu depan, jemput pula. Mari ke tak? Lagu tu je. Ambo akan diuji. Ambo akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambo kena royak pada diri ambo sendiri. Kalau mu pergi kuliah kata orang PT pun, mu ada PT dah. Mu ada kerja dah. Zaman-zaman dulu nak royaknya, kalau orang jemput kita ni, kadang-kadang orang jemput kita ni dia jumpa. Ada orang jumpa. Malam ni ada orang singgah sini, dia orang Gua Musa, duduk ni 5 kasturi, contohnya lah. Contoh, duduk 5 kasturi. Mari rumah waris dia sini, mari semaya sini, dia dengar ambo duk ngajar sini, dia kata, kenal berasa nak jemput dia kata Maulidul Rasul ni, dia kata 29 bulan 10 ni. Maulidul Rasul nak jemput dia kata. Dia pun jemputlah hamba. Ustaz, jemput. Mari jamaah masjid hamba di 5 kasturi. Contohnya lah. Hamba pergi ke tak? Gitu. Hamba akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba akan mikir 5 kasturi. Dekat Gua Musa dah ni. Lepas pada RNR tu 20 kilo lagi daripada Gua Musa, masuk ke cabet tu pergi pula lu kena naik 4-wheel drive. Tak naik 4-wheel drive tak siapa.
Gapo dia hamba akan mikir daripada hamba? Kalau hamba terima ni, orang nak bagi berapa hamba bagi? Nak suruh dalam hati hamba ni, tengok tarikh ni, hamba tengok tarikh dulu 29 hari bulan ni boleh ke tak? Boleh ni, kosong lagi ni, tak apa hamba bagi. Masa mana, maghrib ke, zuhur ke, kuliah subuh ke? Hamba akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagu tu. Sama juga kita sana dengan kita pergi kerja, ada gaji sana, kita cikgu sekolah, hamba cikgu juga. Hamba pergi kerja sekolah, hamba boleh gaji, hamba tak boleh gaji, hamba mari nak kerja sekolah. Kalau orang ajak pergi, kita pergi. Kalau orang tak ajak, kita tak pergi. Tapi maknanya kalau lah orang ajak pergi, tak bui hak mana kita nak sana, kita pergi ke tak? Dan kita kena ingat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzalimi kita. Ingat situ je, ingat situ je. Kita hidup ni bukan kerana rezeki itu orang bui, tapi rezeki daripada Allah Ta'ala. Rezeki daripada Allah Ta'ala. Kalau siapa-siapa saja waknya ayah kita tak apa, ada orang lain hak sia kita, rasa using lah. Ada orang sia kita. Kalau lah ada orang yang nak waknya ayah kita, nak zalim kita, ada orang pula hak sia kita. Allah Ta'ala buat lagu tu dah. Allah Ta'ala ni tidak zalim kepada kita. Kita buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala tak zalim kepada kita. Mana-mana pun alhamdulillah, kerana hamba pergi, hamba wayak tak apa. Hamba bukan pergi kerana jemaah ramai situ. Suka ustaz pergi masjid tu orang ramai. Bukan kerana orang ramai. Hamba wayak mana-mana pun Tok Bila, kalau ada Tok Bila dengan hamba je, hamba lawan, tak apa. Tak apa. Orang lain berasa puas dah dengar saya mari dah, tak apa Tok Bila bel hamba jadi tu imam, lepas tu kita semaya, kita dua lah lawan, tak apa. Tak ada masalah. Sebab kalau kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, hak mari daripada Allah, hak tu penting, bukan mari daripada manusia. Dan Allah Taala tidak akan menzalimi kita, insya-Allah. Ustaz-ustaz kita pergi mana-mana tu tak ada siapalah kepada berhenti tengah jalan ke habis minyak, tak boleh nak buh minyak kereta. Tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan buat gitu, insya-Allah. Hamba yakin Allah Subhanahu Wa Taala tu dia maha lebih lagi pada kita, lebih dia belaka pada kita. Kalau kita beri seria dua pada ustaz-ustaz kita tu adalah mari daripada Allah. Bukan ingat mari daripada kita kerana kita beri, kerana kita yang pakat duduk bubuh dan tabung seria dua. Tak. Kalau kita bubuh ni sebagai satu wasilah cara je nak sapanya, mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Benda-benda lagu ni kita kena faham. Anak-anak kena faham. Kita dulu pun kita anak-anak juga, kita kena ingat anak-anak. Hamba bakit semua benda ni kepada anak-anak murid hamba. Hamba rayak kepada anak murid hamba, umur 18, anak murid hamba 18, 19, 20 hamba. Hamba kata mu khabar dak lah ni. Mu lah ni mu kerja gapo? Kerja gapo tak ngaji. Mu makan dak? Makan. Makan kalau mu makan serupa dak dengan mu ayah mu makan? Serupa. Mana mu ayah dia makan nasi arak, dia makan nasi arak juga. Ayah dia makan nasi, dia makan nasi, makan roti sama je. Mu kerja ke dak? Dak. Mu tak kerja, mu makan serupa dengan ayah mu hak kerja. Mari mana hak mu makan? Mari mana hak mu makan? Mu pakai telefon ni, hamba rakyat gitu, hamba kecek uduh dekat dengan budak-budak ni. Mu pakai telefon ni, comel pada telefon mu ayah mu lagi mu pakai. Mari mana? Mu ayah beli. Mu ayah beli, serupa je. Mari mana? Mari daripada Allah Ta'ala. Rezeki hak mu duk makan lah ni tu mari daripada Allah Ta'ala melalui mak pak mu. Hak mu duk guna telefon, mu duk guna kau ni, mu pakai baju, mu naik kereta, mu naik motor. Rezeki daripada Allah Ta'ala mari melalui mak pak mu. Tu je mu kena ingat. Bukannya mari daripada mak mu, bukan mari daripada ayah mu saja. Mu kena ingat lebih daripada itu ialah mak ayah mu ni Allah Ta'ala buat turun rezeki kamu melalui dia. Allah Ta'ala tak akan menzalimi kita. Sebab itulah dulu, zaman dulu kita kalau orang nak nikah, zaman-zaman ngaji nikah, nak piara anak dengan apa, tu soalan kita. Orang tak ada kerja nak nikah, nak piara anak dengan apa, nak piara bini dengan apa, itu soalan kita. Ya? Tapi kalau kita pergi lebih sikit lagi, kalau kita dah ada kemampuan dan sebagainya, yang piara kita sikit lagi Allah. Allah SWT akan piara kita, insya-Allah. Kalau kita hidup dengan dia, insya-Allah. Okey, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, Allah akan sentiasa berada bersama denganmu. Jadi itu yang kita nak faham. Semoga apa yang kita faham ini
diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hamba tutup dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan perkara ini dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ya, kita selalu baca wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan kita ni tidak disuruh oleh Allah SWT untuk beribadat kepada Dia kecuali hanya dengan ikhlas saja. Maknanya semata-mata ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ayah sekalian, sahabat-sahabat hamba, itulah hamba ajak hamba sendiri pun lagu itulah, supaya dalam ibadat kita letak bahawa dalam kepala kita adalah lillah. Hak lain mari, betul, mari. Tapi kita nak betul lah ni. Mari hak lain, mari apa-apa pun, sama ada hak dunia kita, hak peribadi dan sebagainya, hak tu bukan lagi. Hak tu gangguan-gangguan saja supaya tercemarnya, kotornya niat kita, ikhlas kita kerana Allah. Hak tu mari nak ganggu supaya markah kita tak jadi 100. Nak mari ganggu supaya tidak betul-betul bersih kerana Allah. Tu je. Ingat lagu tu. Kalau mari hak kita sendiri ke, mari hak anak bini kita ke, mari hak keluarga kita ke, mari hak kerana jawatan kerja kita ke, itu hak nak ganggu hak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena niatkan betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hak atas dunia ni dia boleh buat belaka. Hak atas dunia ni kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Dia boleh buat belaka. Kalau kita tidak niat kerana kita pun, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri. Dan kita rajin ngajar. Cikgu besar tengok kita rajin, dia rekomen lalu kita naik bakat. Tak usah rusing lah. Tak kena pergi ngepeng mana. Tak ada kena, ustaz, saya minta naik pakat tu ustaz, rekomen lah saya. Tak kena royak. Isi borang saja bagi ke dia, dia pun saing tanya dia kata, oh, saya amat menyokong permohonan ini, insya-Allah. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi setakat itulah untuk minggu ni, minta maaf sekali lagi. Insya-Allah minggu depan ni tak ada agak-agak apa ni, betul lah anak guna laptop malam ni. Tapi insya-Allah semula kan boleh tunjuk supaya kita pakai-pakai boleh tengoklah. Sama ada kita ada nota ke, ada buku. Buku tu boleh guna untuk rujukan baca. Hamba ayat pun lebih kurang tu juga, insya-Allah baca dulu lagi lebih mudah faham. Mana tahu salah-salah hamba tak boleh mari ke apa boleh ganti kelas. Mana ada buku dah tu, salah-salah hamba kata ustaz tak boleh mari ni sakit perut ke apa, kena ganti kelas lah, rugi kalau tidak. Dah nak ganti kelas, tak apa, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.